Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 23 September 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit bagi menyediakan perkhidmatan VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kemudahan VSAT itu akan meningkatkan capaian internet yang berkelajuan tinggi di kawasan luar bandar. Menurut beliau, keputusan itu diambil selepas mendapati pengendali telekomunikasi sukar menyediakan perkhidmatan internet di kawasan pedalaman. Akhirnya saya buat keputusan kena selalunya speednya lebih 5 Mbps. Saya buat keputusan kita guna VSAT, iaitu V-Satellite. V-Satellite dari atas, jadinya ada kena mengena dengan apa disebut line of sight. Kalau pakai kuali ya mesti mau betul. Kuali ya di inci mau betul. Punya si betul inci ya, si kena. Line of sight. Sekali tu pakai teknologi baru, pakai satellite yang berharga lebih kurang 50 juta. Saya dah lulus untuk buat V-Satellite. Dan satellite tu dalam makin atas, sini di atas ya, yang dapat berhubung. Dan speednya ialah 30 Mbps. Wi-Fi pun masuk juga. Jadi Beliau berkata demikian semasa Majlis Pecah Tanah Pembinaan Bangunan Baharu Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS di Kota Samarahan pada petang Selasa. Kerajaan Sarawak meluluskan pemilikan tapak tanah seluas 3 hektar serta meluluskan peruntukan 20 juta ringgit bagi membina bangunan baharu itu. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu inisiatif tersebut selaras dengan usaha kerajaan negeri memodenkan sektor pertanian dengan menggunakan sistem IoT. Jadi kita senanglah, nak jual pun senang, nak berhubung dengan pembeli tak senang. Nato akan kita mulakan bangunannya. Saya nyuruh sidak pola cepat SMA. Bagi kita gunakan untuk dalam masa 4-5 tahun tu. Hadir sama dalam majlis tersebut Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah yang juga pengerusi PPNS, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan tetamu kehormat lain. Seterusnya, Kerajaan Negeri mencadangkan penubuhan 5 buah sekolah antarabangsa di Sarawak dalam melonjakkan bidang pendidikan di Sarawak. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Datuk Seri Michael Main Jawong berkata, 5 sekolah antarabangsa itu akan dibina di Kuching, Sibu, Miri dan Bintulu yang akan diurus operasinya oleh Yayasan Sarawak. All the 5 internal schools are proposed to be sited close to the urban centres. There will be 2 schools in Kuching, 1 each in Sibu, Bintulu and Miri. The State Planning Authority, or SPA, has actually approved sites for Miri, Sibu and Bintulu, and the site that we have here today is one of them. The other site for the second school in Kuching is yet to be finalized. Terdahulu, Ketua Menteri telah menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Sekolah Antarabangsa pertama di Batu 12 Jalan Kuching, Serian. Berikut pula, program Jelajah Integriti Siri 3 2020 yang berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Senangeh pada Selasa mendapat sambutan masyarakat daerah kecil Sadong Jaya. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli yang hadir menyempurnakan majlis itu turut berkongsi beberapa pembentangan menerusi ucapan beliau dalam usaha membudayakan integriti hingga ke akar umbi. Program sedemikian merupakan platform bagi mempromosikan fungsi Ombudsman sebagai wadah pengaduan awam, terutamanya berkaitan dengan perkhidmatan awam negeri Sarawak. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mewujudkan kesedaran mengenai amalan rasuah dan salah laku penjawat awam yang tidak beretika. Dalam perkembangan lain, penduduk di Kampung Kudai Baru bakal menerima manfaat daripada projek rakyat yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak iaitu membina tembok penahan.
Projek yang memakan masa 6 bulan bermula 3 Jun 2020 dan dijangka selesai pada 3 Disember 2020 itu dilaksanakan oleh Perbadanan Pembangunan Perumahan. Manakala di Dun Meluan, seramai 2,290 pekebun kecil menerima manfaat daripada bantuan input pertanian pekebun kecil lada di bawah pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin 2020. Adun Meluan Roland Duat Jubin telah menyempurnakan majlis penyerahan baucer bantuan input pertanian pekebun kecil lada di bawah pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin 2020 di Rumah Guntol Nanga Bekiok, Menurun Julau. Roland turut memaklumkan telah mendapatkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta daripada Kerajaan Sarawak untuk tujuan sama dan akan diagihkan kepada pekebun lada yang layak di Meluan. Berita berikutnya, Presiden Sabati yang juga isteri kepada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, menyerahkan sumbangan kit pencegahan COVID-19 kepada 9 pertubuhan bukan kerajaan NGO di Kuching pada Selasa. Sebelum ini, Sabati telah menyalurkan bantuan peralatan klinikal dan peralatan perubatan kepada beberapa buah hospital di seluruh negeri. Sabati juga tidak ketinggalan untuk memberi bantuan kepada NGO yang menjaga rumah anak yatim, rumah orang tua, Sarawak Cheshire Home, Kuching Autistic Association, Sarawak Society for the Blind, Sarawak Society for the Deaf. Agihan yang disumbangkan adalah seperti berikut, iaitu sebanyak 30,000 pelitup hidung dan mulut, 7,000 sarung tangan, 800 cecair pembasmi kuman dan 70 set termometer infrared. Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi malam. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Ukas serta Ukas Channel di YouTube. Salam Ukas.